Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab muwafiq dan juga masbuq. Pada minggu yang lalu kita ada bincang mengenai dengan muwafiq. Kita tak masuk lagi masbuq. Dalam muwafiq ada 11 masalah dan kita baru sebutkan 6 masalah daripada 11 masalah tersebut. Apa itu beza muwafiq dengan masbuq? Muwafiq wajib dihabiskan Fatihah dalam apa juga situasi, itu dipanggil muwafiq. Sebab dia bila sebut tentang muwafiq, dia ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Cumanya sama ada masa tersebut dia tak baca Fatihah sebab disunatkan dia dengar bacaan imam, disunatkan dia dengar Fatihah imam. Dia nak baca Fatihah sekali dengan imam pun boleh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tapi disunatkan bagi dia mendengar bacaan imam. Bila dia dengar bacaan imam, imam baca yang sederhana, bacaan solat maghrib, solat isyak, bacaan Fatihah yang biasa. Jadi masa tersebut ada, cuma dia tak baca Fatihah sebab dia dengar bacaan imam. Kemudian imam merukuk, jadi wajib dihabiskan bacaan Fatihah walaupun dia tak ada ruang pun. Selepas imam membaca Fatihah, imam terus rukuk, dia tak ada ruang untuk baca Fatihah. Tapi sebelum daripada itu dia ada ruang, masa yang cukup, cuma dia tak baca Fatihah sebab dia dengar bacaan imam. Itulah dipanggil sebagai muwafiq, masanya ada. Bila masa tu ada, walaupun itu bukan tempat untuk baca Fatihah, tempatnya disunatkan kita dengar bacaan imam Al-Fatihah, bila disebut itu dikategorikan bawah muwafiq, maka wajib dihabiskan Fatihah. Muwafiq adalah satu ruang yang cukup bagi makmum untuk dihabiskan Fatihah bersama dengan imam ketika qiyam, dalam bacaan yang biasalah, bacaan Fatihah yang normal. Masbuq sebaliknya, dia tak cukup bacaan, tak cukup masa untuk baca habiskan Fatihah bersama imam. Mungkin dia sempat bersama imam 10 saat je atau 5 saat saja, itu dipanggil sebagai masbuq. Kita sekali lalu kita sebutkan pada minggu yang lalu 6 masalah yang tidak ada perbezaan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Masalah yang pertama yang kita sebutkan minggu yang lalu, makmum bacaannya lambat ataupun pergerakannya lambat, ataupun orang yang was-was. Orang yang was-was tersebut dah sebati dengan diri dia dah. Setiap orang yang lihat dia memang peluang tu susahlah untuk dia berubah menjadi manusia normal sebab dia memang was-was yang tahap yang teruk. Untuk orang seperti ini diberi kelonggaran, dia 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang, rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Itu 3 rukun yang panjang. Imam rukuk, imam sujud pertama, imam sujud kedua, makmum wajib habiskan Fatihah. Jangan terus rukuk bersama dengan imam sebab dia muwafiq. Masalah kedua yang kita bincang pada minggu yang lalu, iaitu seorang makmum ini dia melakukan perkara yang sunat, membaca doa iftitah ataupun membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim selepas al-Fatihah, sebelum membaca al-Fatihah, selepas doa iftitah. Sunat-sunat ini memang dituntut untuk kita buat. Cuma imam tak baca doa iftitah. Makmum baca sembahyang zuhur. Jadi bila imam baca ngangam je cukup. Lepas tu imam pun rukuk. Makmum ada masa. Bila dia makmum ada masa, cuma masa tersebut digunakan untuk membuat perkara yang sunat. Tapi masa itu ada. Bila masa itu ada, dia dianggap sebagai muwafiq. Maka wajib habiskan Fatihah walaupun dia baru habis doa iftitah, tak sempat lagi nak start al-Fatihah. Maka dia start saja Al-Fatihah seperti biasa walaupun ketinggalan dengan makmum, ketinggalan dengan imam sebelum 3 rukun yang panjang Okey.
walaupun tak disunatkan bagi makmum baca doa iftitah. Jelas bila kita tahu imam ni bila jadi imam dia akan baca panjang. Makmum datang lambat, kemudian memang imam baca panjang, dia baca panjang, makmum start doa iftitah, kemudian baca Fatihah separuh je, tak sempat habis, imam dah rukuk, wajib dihabiskan Fatihah. Sebab apa wajib dihabiskan Fatihah? Sepatutnya orang yang seperti dia tak perlu baca doa iftitah lah, sebab dia tak tahu imam baca macam mana, imam baca berapa ayat, baca berapa lama, tapi masa yang diberikan tu cukup untuk baca Fatihah. Contohnya 25 saat baca Fatihah bersama imam ketika qiyam, dia ada 45 saat ataupun 50 saat bersama dengan imam ketika qiyam, cuma dia pergi baca doa iftitah, menyebabkan Fatihah tak sempat habis. Adakah dia masbuk? Dia tak masbuk walaupun tak sempat habis Fatihah, sebab masa tu ada, dia buat perkara yang sunat, jadi dia kena habiskan juga Fatihah kerana dia dianggap sebagai orang yang muwafiq. Perkara ketiga yang kita bincang pada minggu yang lalu, bila mana imam rukuk, imam telah rukuk, makmum belum rukuk lagi, makmum masih qiyam, makmum rasa ragu-ragu, was-was, dah habis Fatihah ke, dia dah baca, ragu-ragu mengenai dengan Fatihah dia dah baca Fatihah ataupun belum. Dia mengenai dengan Fatihah dia ada beberapa keraguan ataupun was-was tau. Was-was pada beberapa huruf Fatihah itu kita abaikan. Contoh kita sedang baca Fatihah, sampai dekat bila kita baca Fatihah dah habis dah Fatihah, waladdallin amin, kemudian kita ragu-ragu pada apa? Pada beberapa huruf Fatihah. Tadi ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nas tu tadi baca sa ke sin tadi lupa. Kalau was-was pada sebahagian huruf ataupun was-was pada sebahagian ayat, tadi Fatihah tadi baca tak Ar-Rahmanir-Rahim, ataupun lupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, takut tak baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia jadi was-was. Was-was seperti itu kita abaikanlah. Bila mana telah selesai Al-Fatihah, maksud saya dah selesai Al-Fatihah, segala keraguan yang datang maka kita abaikan. Keraguan mengenai beberapa bahagian ataupun beberapa juzuk daripada surah Al-Fatihah, beberapa bahagianlah, huruf ke baris ke kita rasa was-was, kita abaikan. Setiap apa-apa ibadat yang kita buat ada keraguan, selepas selesai sebenarnya kita abaikan. Kalau kita layan juga, dia akan jadi satu musibah lah. Sebab kita dah semayang Zuhur tadi, kemudian kita rasa ragu-ragu rakaat kedua baca Fatihah ke tak. Zuhur dah habis dah, kita dah semayang, dah beri salam, dah habis, kita tak perlu fikir lagi rakaat tadi Fatihah sah ke tak sah, rakaat kedua baca ke tak baca, rakaat mana kita nak boleh ingat semuanya. Jadi bila selesai satu ibadat dikira habis. Begitu juga dalam kita membaca Fatihah, kita dah habis dah, waladdallin amin, ragu-ragu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, itu tekan sikit ke tak, iyyaka na ataupun iyyaka na, tadi rasa macam dia was-was macam tu, kita abaikan. Dah selesai Al-Fatihah, habis, settle masalah Fatihah, kita tak perlu nak ulang-ulang balik. Melainkan dia bukan ragu-ragu, dia bukan was-was, tapi dia memang yakin. Tadi memang aku yakin ketika mana sembahyang tadi, sembahyang tadi ketika baca Fatihah memang yakin tertinggal Ar-Rahmanir-Rahim, memang yakin. Kalau yakin memang dia kena ulang baliklah Fatihah. Kalau dia sembahyang berjemaah, tambah satu rakaat lepas imam beri salam, sebab dia tidak dikira rakaat tu. Sebab apa tidak dikira? Kerana dia yakin dia tak baca satu ayat daripada Fatihah, tak sah Fatihah dia. Bila tak sah Fatihah, tak sah sembahyang dia. Jadi dia kena tambah satu rakaat bersama imam. Kalau dia sedang sembahyang, imam berrukuk Allahu Akbar, dia yakin yang dia terlupa satu ayat, dia bukan was-was tau, dia yakin betul, memang dia ingat betul dia tak baca satu ayat, dia kena baca balik, ulang. Dia jangan rukuk, dia ulang. Kalau dah terrukuk bersama dengan imam, jangan patah balik, sebab bila dah bersama dengan imam, tak boleh patah balik lah.
tambah satu rakaat je lepas imam bersalam. Okey. Cuma di sini masalah ketiga yang kita bincangkan minggu yang lalu, dia ragu-ragu bukan pada sebahagian daripada Fatihah tau. Bukan sebahagian daripada Fatihah. Tapi dia ragu-ragu tu adalah pada Fatihah tu sendiri. Pada surah Al-Fatihah tu sendiri, dia baca ke tak? Itu yang dia ragu-ragu. Dan dia bukan ragu-ragu pada sebahagian bacaan Fatihah. Sama kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, dah sampai sudah sampai ke bahagian kepala dah. Dah sampai bahagian kaki, nak basuh kaki dah. Dah last dah. Tiba-tiba kita rasa macam bahagian siku ni macam belum basah ni. Kita ragu-ragu pada sebahagian. Pada sebahagian ni kalau kita tengok yakin memang kering, kita basuhlah dengan air. Kemudian kita sapu kepala sekali lagi, baru basuh kaki. Atau basuh telinga kemudian basuh kaki. Tapi kalau kita pun was-was tadi dah basuh, dah basuh dah, cuma ni kering ni, dia rasa was-was, jadi kita abaikanlah pada sebahagian. Makna pada sebahagian anggota wuduk. Tapi kalau dia pada asal anggota wuduk, itu memang dia kena ambil balik. Bukan ambil balik, dia kena basuh sekali lagi lah. Contoh, dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh kepala, basuh kaki, dia yakin yang bukan dia was-was. Tadi tangan kiri ni basuh ke tak basuh? Ke basuh tangan kanan je? Dia ragu-ragu bukan pada sebahagian tau, siku ni basuh ke tak, dia pada asal. Pada tangan kanan kiri tu dia basuh ke tak? Itu memang dia kena basuh sekali lagi. Kalau setakat kita ambil wuduk, tadi bahagian bawah dahu ni sikit basuh ke tak tadi? Ataupun seibel tadi aku gosok ke tak tadi? Itu kita abaikan. Tapi kalau dia ragu-ragu pada basuhan muka tu ketika ambil wuduk, itu dia kena basuh muka lah. Ketika mana dia sedang wuduk, belum selesai wuduk. Sama juga dengan bacaan Fatihah. Ketika mana kita sedang baca Fatihah, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian rasa was-was pada bacaan kita tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Iyyaka na'budu kita tekan ke tak sikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau was-was begitu, abaikan. Was-was pada sebahagian huruf Quran, sebahagian huruf Al-Fatihah. Tapi kalau kita was-was, tadi baca tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau was-was begitu, kita ulang balik. Ulang balik daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kemudian teruskan. Okey. Sama juga masalah ketiga yang kita bincang pada minggu yang lalu. Seseorang imam, dia dah rukuk, imam dah rukuk, makmum belum rukuk, tapi dia ragu-ragu bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Dia ragu-ragu mengenai surah Fatihah itu sendiri, dia dah baca ke belum? Tuan-tuan kena nampak perbezaan tu lah. Dia ragu-ragu bukan pada huruf ataupun pada ayat dalam surah Al-Fatihah, tetapi dia ragu-ragu pada Al-Fatihah itu sendiri, dia dah baca ke belum? Kalau dia dah baca ke belum, maka kembali kepada hukum asal lah. Hukum asal makna dia belum baca. Dia belum baca, maka dia kena baca surah Al-Fatihah walaupun imam dah rukuk, imam dah nak sami Allah liman hamidah lah. Dia baca je, start dia Al-Fatihah balik. Dia start Al-Fatihah balik sampailah sebelum imam naik pada rakaat yang berikutnya, dia kena habiskan surah Al-Fatihah. Situasi yang keempat yang kita bincang pada minggu yang lalu, bila mana dia teringat dia meninggalkan Fatihah. Mana teringat tu makna yakin lah. Dia yakin dia memang tak baca Fatihah. Kalau dia dah rukuk, kalau dia rukuk sebelum daripada imam, mana imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah. Kemudian dia ragu-ragu pada bacaan Al-Fatihah dia, maka wajib dia bangun kembali. Sebab imam tak rukuk, dia rukuk awal daripada imam. Ini kita jarang, memang kita tidak buat perkara ni. Tapi dari segi hukumnya, kalau buat, makmum tak sabar-sabar nak rukuk lebih awal daripada imam. Kemudian bila dah rukuk awal,
dia pula rasa ragu-ragu dah baca Fatihah ke belum, wajib qiyam balik, ikut imam seperti biasa qiyam. Sama juga masalah dia seperti mana seseorang yang mana dia teringat apa, sebelum imam dia rukuk dia meninggalkan Al-Fatihah, mana dia tak baca Fatihah, maka wajib dia baca Fatihah. Wajib hukumnya dia membaca Fatihah kalau dia teringat di sini maksudnya yakin lah. Dia beza dengan ragu-ragu, was-was. Dia memang yakin dia tak baca Fatihah. Okey. Kalau kita ada sebut juga pada minggu yang lalu, kalaulah imam dia dah rukuk, kemudian pada ketika itu makmum dah rukuk bersama dengan imam, dia rukuk dulu baru dia fikir, sepatutnya fikir dia baru rukuk. Dia rukuk dulu kemudian baru fikir, tadi dah baca Fatihah ke belum. Pada ketika itu dia tak boleh patah balik lah. Sebab apa tak boleh patah balik? Sebab dia dah ikut imam. Imam kita tak boleh nak patah, makmum tak boleh patah balik. Bila dah ikut imam kena terus je lah. Bila dah terus, imam beri salam tambah 1 rakaat, sujud sahwi tak boleh buat, imam tanggung semua. Semua kesalahan dalam solat jemaah, kesalahan makmum lah, imam akan tanggung semua. Melainkan kesalahan imam akan tanggung sendirilah. Kesalahan imam tanggung sendiri. Kalau imam buat satu perkara yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi, dia kena sujud sahwi. Makmum walaupun tak tahu apa kesalahan imam buat, wajib makmum buat. Selepas bacaan tasyahud akhir, imam sujud, mana tak ada sujud lain lah, takkan sujud syukur, sujud sahwi lah. Makmum tak tahu sebab apa imam sujud sahwi, apa sebab dia tak tahu, wajib ikut. Sebab makmum tak perlu tahu pun apa kesalahan imam. Makmum hukum dia wajib mengikut imam. Tapi bila kesalahan makmum, tak perlu sujud sahwi, imam akan tanggung semua kesalahan makmum. Perkara yang kelima yang kita ada sebutkan pada minggu yang lalu, apabila makmum menunggu saktah imam selepas daripada Al-Fatihah sembahyang maghrib, imam waladdallin amin, imam tak baca surah ataupun dia baca surah laju, dia tak baca surah lah, dia tak baca surah. Bila tak baca surah, makmum apa yang perlu buat? Makmum kena baca Fatihah. Dengan syarat bacaan imam tu yang sederhana ketika bacaan Fatihah. Bila imam baca yang sederhana, ketika tu makmum ada peluang untuk baca, tapi disunatkan makmum dengar. Bila makmum dengar, dia ingat ke boleh baca Fatihah lepas imam baca Fatihah? Rupanya lepas imam baca Fatihah, imam rukuk terus, dia tak sempatlah nak baca Fatihah. Pada ketika tu wajib dia mulakan bacaan Fatihah walaupun imam telah pun rukuk. Ataupun imam baca Fatihah, kemudian dalam masa selepas daripada Fatihah, cepat imam dia tak berhenti seketika untuk beri peluang kepada makmum baca Al-Fatihah. Imam terus sambung dengan surah yang dia baca laju pula tu surah, kemudian ambil surah yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kita baru Ar-Rahmanir Rahim. Wajib habiskan. Wajib habiskan. Sebab kita muafiq. Bukan kita masbuk, kita muafiq. Muafiq syarat dia adalah wajib habiskan Fatihah. Perkara yang keenam, apabila imam laju dalam pembacaan Fatihah dan juga surah, ataupun imam laju pada bacaan surah sahaja pada sembahyang maghrib, isyak, subuh lah, kemudian makmum pula kemudian imam rukuk sebelum makmum selesaikan, sempurnakan Fatihah dia, sedangkan makmum tu bacaan dia bacaan normal, bukannya bacaan lambat, tapi tak sempat baca Fatihah sebab imam baca laju sangat Fatihah dengan surah. Adakah makmum wajib habiskan Fatihah? Kita kembali kepada asal lah. Bila asal apa dia macam mana kita nak tahu dia muwafiq ataupun masbuk? Ada tak cukup ruangan bagi makmum tadi dalam 25 saat? Cukup tak untuk dia? Ada tak masa tersebut bersama dengan imam ketika qiyam? Ada. Cuma imam baca surah, dia baca surah laju, baca Fatihah laju, kemudian dia baca surah pun laju. Cukup tak?
dalam 25 saat. Cukup. Bila cukup, kita dianggap sebagai muwafiq, maka pada ketika itu makmum wajib habiskan Fatihah. Berbeza dengan imam yang baca Fatihah laju. Dia baca Fatihah laju, tak baca surah dah. Dia baca satu nafas semua. 10 saat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Tak sempat dalam 10 ke 12 saat je. Tak sempat bacaan biasa, bukan begitu. Kemudian dia tak baca surah. Pada ketika itu makmum dia tak perlu habiskan Fatihah. Sebab tak ada peneruangan 20 ke 25 saat tu tak ada qiyam bersama dengan imam. Mana dia masbuk. Bila masbuk, satu hukum yang lain kan kita akan bincangkan. Cuma untuk pengetahuan, masbuk ni dia tak perlu habiskan Fatihah. Rukuk saja bersama dengan imam. Itu 6 gambaran yang kita bincangkan sebelum ini, dan tidak ada perselisihan di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Dua-dua pandangan sama. Ibnu Hajar pun sama, Imam Ramli pun sama. Selalunya dua imam ni, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, dia datangkan masalah-masalah, selalunya masalah yang tidak disebut oleh imam yang sebelum daripada dia. Sebelum daripada dia Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Ada beberapa masalah yang baru yang tak disebut oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli sebut. Okey. Pada malam ni kita nak sebut 5 masalah yang Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli sedikit berbeza pandangan. Dan juga Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli, Ibnu Hajar lebih tua sikit, tahun 900, awal 900. Manakala Imam Ramli tu dah akhir 900 Hijrah. Dia Imam Ibn Hajar tua sedikit lah, berbeza dengan Imam Ramli. Masalah yang pertama, kalaulah makmum tertidur pada tasyahud awal dalam keadaan tetap papan punggung dia, perkara ni pun susah kita nak tentukan. Sebab selalunya duduk tasyahud ini, duduk tasyahud sama macam duduk antara dua sujud, sama. Duduk tasyahud awal maksud saya. Duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud. Kalau dia tertidur dalam keadaan dia tetap papan punggung, selalunya duduk antara dua sujud, kita tak letak papan punggung. Sebab kita akan pacak kaki kanan kita dan punggung kita akan terangkat sikit. Mana ada lubang. Kalau untuk keluar angin tu boleh. Kalau kita tertidur, mana ruangan untuk keluar angin tu ada. Jadi mana tidak tetap papan punggung. Melainkan satu cara, dia duduk tasyahud, tapi duduk tasyahud bukan duduk antara dua sujud tu, dia duduk bersila. Itu boleh. Itu mungkin boleh jadi. Tetap papan punggung. Dia mungkinlah lutut dia sakit ke apa ke, ataupun dia tak ada keuzuran apa-apa, memang dia sengaja nak duduk bersila ketika duduk antara dua sujud. Dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian time tasyahud awal dia duduk bersila. Duduk bersila, papan tetap papan punggung. Cuma tuan-tuan kena pastikanlah, sebab kita tak tahu punggung kita saja yang tahu tetap ke tidak. Sebab ada orang yang kurus, ada orang yang gemuk, ada orang yang biasa, ada yang punggung leper, yang nipis, jadi dia saja yang tahu papan punggung dia ada ruang tak untuk keluar angin. Jadi bila dia duduk tertidur pada tasyahud awal dalam keadaan papan punggung dia tetap, maksudnya dia duduk bersila lah. Kalau duduk tasyahud awal ni, saya tak rasa papan punggung tu tetap. Melainkan orang yang betul-betul gemuk, yang tak ada ruang dah, paha dia besar, punggung dia pun besar dan tak ada ruang untuk angin keluar, itu mungkinlah tetap papan punggung. Tapi dalam orang yang biasa, orang yang kurus, orang yang biasa, duduk tasyahud tertidur, batal sembahyang dia, sebab ada ruangan angin untuk keluar. Jadi untuk dalam masalah pertama ni, makmum tertidur pada tasyahud awal, papan punggung dia tetap. Mungkin tasyahud awal tu dia duduk bersila.
Kemudian dia tersedar, dia tengok imam tu dah rukuk pada rakaat berikutnya. Maknanya dia punya tertidur tu, dia punya penat tu, dia tertidur ketika tasyahud awal. Imam pun baca tasyahud awal lambat sikit. Jadi imam naik, dia dah lena dah. Bila dah lena, dia tersedar, angkat kepala, tengok imam dah rukuk. Bukan qiyam, dah rukuk dah. Jadi apa yang perlu dia buat? Pada ketika itu dia pun bangun. Dia bangun nak habiskan Fatihah ataupun nak rukuk je bersama imam, tak perlu habiskan Fatihah. Di sini dah ada perbezaan pandangan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Okey. Di sisi Imam Ramli, dia kata sebenarnya kalau dia dah tersedar daripada tidur, dia duduk bersila, duduk tasyahud awal, dia duduk bersila. Dia angkat kepala, tengok imam dah rukuk. Dia terus bangun rukuk bersama dengan, dia terus bangun baca Fatihah. Sampailah imam tak naik pada rakaat yang berikutnya. Maknanya habiskan sebelum imam angkat kepala lah pada sujud yang kedua. Habiskan Fatihah. Imam Ibnu Hajar kata tak perlu dah habis bacaan Fatihah. Dia terus rukuk aja bersama dengan imam. Fatihah dia gugur. Tak perlu baca dah. Sebab dia tak ada ruang. Dia tertidur. Jadi bila dia angkat kepala, imam sedang rukuk atau baru nak rukuk, ataupun imam qiyam, dia naik je qiyam, imam rukuk. Maka di situ ada perbezaan pandangan antara Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ramli kata wajib habiskan Fatihah. Ibnu Hajar kata hukum seperti orang masbuk, tak perlu habiskan Fatihah, rukuk aja bersama imam. Itu situasi yang pertama lah. Situasi yang kedua, apabila berlaku percampuran takbir ke atas makmum dengan percampuran takbir imam, makmum dia dengar orang takbir tapi dia ingat ke imam yang takbir. Ini untuk orang buta lah. Kalau orang yang dapat lihat tak masalah. Orang yang dapat lihat, dia boleh lihat orang depan dia boleh lihat kalau imam ada depan, ataupun saf di hadapan dia boleh lihat. Masalah orang buta, bila dia semayang, dia dengar Allahu Akbar. Kalau imam tak guna mikrofon lah, dia ingat ke imam rukuk, rupanya orang lain mengangkat takbiratul ihram. Ataupun dalam gelap, makmum tak nampak sesama makmum, gelap sangat. Jadi bila bunyi je takbir, dia ingat ke takbir imam, rupanya takbir orang yang baru nak takbiratul ihram, orang yang masbuk, dia terlambat, dia baru datang, dia angkat takbir. Berlaku kecelaruan takbir, berlaku salah faham lah. Makmum ingat ke takbir imam, rupanya takbir makmum yang lain. Contohnya seperti mana imam dia bangun daripada sujud. Imam sujud, bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Dia pun tak tahu keadaan imam lah. Dia tak tahu keadaan imam. Dia tengok-tengok imam dia rukuk ataupun hampir kepada rukuk. Sebab dia tak tahu takbir. Padahal imam dah takbir tadilah qiyam. Itu bukan takbir qiyam imam, itu takbir rukuk. Dia ingat ke takbir qiyam. Dia pun bangun. Elok dia baca Fatihah, dia tengok imam sami Allahu liman hamidah. Imam ni maknanya bukan takbir, maknanya dia terlambat satu takbir lah. Terlambat satu takbir. Ini untuk orang buta lah selalu. Kita tak berlaku benda sebab kita boleh nampak orang sebelah. Bila mana imam dia bangun daripada sujud, dia tak perasan. Dia sedar-sedar imam takbir nak rukuk dah. Faham? Dia pula baru bangun daripada tasyahud ataupun tasyahud awal ataupun sujud. Dia baru bangun, dia angkat kepala, imam dah rukuk dah. Sama juga, ada dua perbezaan antara Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ramli kata diberi 3 rukun yang panjang. Habiskan Fatihah dulu sebab kamu tersalah, kamu tersilap. Berlaku kecelaruan, salah faham takbir.
habiskan Fatihah. Ibnu Hajar kata tak, dia seperti orang masbuk, rukuk dia bersama imam, tak perlu habiskan Fatihah. Masalah yang ketiga, orang yang mana dia lupa ketika dalam sujud, dia lupa yang dia sedang ikut imam. Dia tak ingat ke dia sembahyang seorang, dia sujud punya lama. Kemudian dia baru teringat, imam dia takbir rukuk, dia baru teringat, ataupun imam dah dekat nak habis Fatihah, rakaat berikutnya dia baru teringat, aku sembahyang berjemaah rupanya. Pada ketika itu dia bangun terus daripada sujud dia, bangun daripada sujud dia. Adakah dia nak baca Fatihah ataupun rukuk saja bersama dengan imam, ataupun dia baca Fatihah baru 2 ayat, imam dah rukuk? Macam mana dia nak buat? Ada perbezaan pandangan lah. Imam Ibnu Hajar kata rukuk aja bersama dengan imam sebab dia adalah masbuk. Imam Romli kata tak, dia bukan masbuk, dia wajib habiskan Fatihah sebab dia yang tak teringat yang dia bersama dengan imam. Okey, dia tak teringat dia bersama dengan imam, dia ingat ke dia sembahyang seorang. Tapi situasi-situasi ni jarang berlaku lah kita, jarang berlaku. Bila jarang berlaku ni, sebenarnya ada perbezaan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Masalah yang keempat, takhalluf li itmam at-tashahhud al-awwal. Bacaan tahiyat awal. Kita baca tahiyat awal ni, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Imam dah habis dah tahiyat awal, imam dah naik rakaat berikutnya. Kita nak habiskan tahiyat awal ke ataupun kita nak ikut je imam? Nak habiskan tahiyat awal ke nak ikut je imam? Apabila imam bangun qiyam rakaat yang ketiga, makmum tak habis lagi. Makmum tak habis tahiyat lagi, dia pun pulun habiskan tahiyat juga. Habiskan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elok dia Allahu akbar, nak qiyam je imam pun rukuk. Elok dia nak qiyam je imam pun rukuk. Jadi pada ketika itu dia ni nak dihukumkan sebagai apa? Sebagai muwafiq ke masbuk? Sebab tadi ketika tasyahud awal, imam dah qiyam, dia nak habiskan juga bacaan tasyahud awal dia. Jadi bila nak habiskan juga bacaan tasyahud awal, dia terlambat nak kejar imam. Elok dia naik atas dia, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tak, baru ar-rahmanirrahim ayat ketiga Fatihah, imam dah rukuk lah. Imam dah rukuk, kita nak rukuk bersama dengan imam ataupun kita nak habiskan Fatihah dulu. Imam Romli kata sebenarnya orang yang habiskan bacaan tasyahud awal dia, itu adalah orang yang dia tertinggal kerana keuzuran. Sebab tasyahud awal tu kan sunat ab'ad, sunat yang hampir kepada wajib. Jadi dituntutlah untuk kita buat. Kita pun baca. Kita tinggal dengan imam pun tak apa, kita habiskan sebab dia sunat yang hampir kepada wajib, dipanggil sunat ab'ad. Kemudian bila dia naik je, imam dah nak rukuk dah, baru 2 ayat 3 ayat baca Fatihah. Diberi keuzuran. Imam Romli kata 3 rukun yang panjang, habiskan Fatihah dulu. Habiskan Fatihah, jangan rukuk bersama dengan imam, habis dia Fatihah. Imam Ibnu Hajar kata, dia kata hukum dia, Ibnu Hajar kata sebenarnya seperti orang muwafiq yang terlewat bersama dengan imam. Dia bukan masbuk tau. Tadi 3 masalah yang awal tadi Imam Ibnu Hajar kata masbuk, tapi dalam masalah ini, dalam bacaan tasyahud awal, dia nak habiskan juga bacaan tasyahud. Kemudian bila dia naik, imam dah rukuk, Ibnu Hajar kata dia bukan masbuk, dia muwafiq, tapi muwafiq yang tertinggal, tak ikut imam tanpa sebarang keuzuran. Maknanya dia tak anggap habiskan bacaan tasyahud awal itu diberi keuzuran, sebab dia kata itu sunat, yang ikut imam tu wajib. Maka pada ketika itu Imam Ibnu Hajar kata diberi kemaafan kepada dia, kena habiskan juga Fatihah dengan syarat sebelum 2 rukun bersama dengan imam, sebelum imam habis 2 rukun. Sekiranya
sekiranya imam mendahului dia 2 rukun fi'li, dia tak habis lagi Fatihah, batal semayang dia. Kerana dia dianggap orang yang ketinggalan dengan imam tanpa uzur syar'i, tanpa sebarang uzur. Boleh maksudnya imam baca tahiyat, imam naik rakaat berikutnya, dia pun baca tahiyat, tapi dia nak habiskan juga bacaan tahiyat, dia naik je atas, imam dah start rukuk. Bila imam dah start rukuk, dia baru baca 1-2 ayat daripada Al-Fatihah. Adakah wajib dihabiskan Fatihah? Imam Romli pun kata wajib, Imam Ibn Hajar pun kata wajib. Cuma Imam Romli kata diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Ibn Hajar kata bukan 3 rukun yang panjang, 2 rukun saja. 2 rukun ni maksudnya tak kira rukun panjang ataupun pendek, sebab dia adalah orang yang bukan diberi keuzuran. Mana 2 rukun tu apa dia? Bila imam dah rukuk 1 rukun, imam dah i'tidal 2 rukun. Bila mana imam turun sujud, kena je dahi imam ke lantai, ke tempat sujud, maka pada ketika itu dia tak habis lagi Fatihah, maka batallah semayang dia. Semayang makmum tadi. Sebab apa batal? Kerana imam dah melakukan rukun yang ketiga. Sujud yang kedua ke Ustaz? Sujud yang pertama. Yang pertama tu dah kira pecah, dah kira tak boleh lah. Sudah kira batal. Imam Ibn Hajar katalah. Sebab apa? Sebab dia kata terlewat dengan imam tanpa sebarang uzur. Tanpa sebarang uzur, dua rukun, iaitu rukuk 1 dan sami Allah liman hamidah tu 1. Tapi sami Allah liman hamidah tu belum dikira lagi 2 rukun yang sempurna. Sampailah dia sujud melakukan rukun yang ketiga, waktu tu 2 rukun ni telah selesai. Jadi batal semayang dia, batal semayang makmum. Sama juga kita, bila kita contohnya kita sedang baca surah semayang zuhur, kita baca surah, kita baru baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, imam dah rukuk, kita nak habiskan juga alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, imam dah sami Allah liman hamidah, kita pun wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, imam dah sujud, kita nak habiskan surah, maka bila dahi imam kena tempat sujud, batal semayang makmum. Sebab apa? Sebab apa? Ketinggalan makmum dengan imam bukan disebabkan uzur. Bacaan surah tu sunat, baca 1 ayat pun tak apa, dapatlah sunat. Kalau kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, imam rukuk, dia rukuk jelah bersama imam, tak perlu habiskan pun. Tapi dia nak habiskan juga. Bila nak habiskan juga, imam dah sujud dah, dia tak rukuk-rukuk lagi, makna ketinggalan 2 rukun, dah masuk rukun yang ketiga imam sujud, maka batal semayang makmum. Sebab ketinggalan tu ketinggalan tanpa sebab, bukan bagi sebab, tanpa uzur, tanpa sebarang keuzuran, maka sembahyang dia batal. Dua rukun tidak kira rukun pendek ataupun panjang. Masalah yang kelima, yang terakhir, perbezaan antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Apabila makmum berasa ragu-ragu syak, adakah dia mendapat bersama dengan imam satu masa yang cukup untuk baca Fatihah ataupun tidak. Dia masuk, dia kan lambat, dia masuk bersama imam, Allahu Akbar, jadi dia bacalah Al-Fatihah, cuma dia rasa was-was, ni imam ni aku sempat tak qiyam, ada tak ruang masa yang cukup untuk aku baca Fatihah. Dia was-was sama ada aku yang baca lambat ke, ataupun masa tak cukup untuk baca Fatihah, ataupun dalam hati dia, dalam bahasa mudahnya, aku ni masbuk ke muafiq, kalau masbuk tak perlu habiskan baca Fatihah, aku tak perlu habiskan Fatihah. Kalau muafiq aku wajib habiskan Fatihah. Dia tak tahu nak letak diri dia dekat mana. Bila mana makmum dia ragu-ragu, dia bersama dengan imam, cuma dia tak tahu dia ni masbuk ke muafiq, maka pada ketika itu imam
Imam Romli kata dihukumkan dia sebagai orang yang muwafiq, mana wajib habiskan Fatihah. Kalau Ibnu Hajar, dia kata sebagai langkah berhati-hati, sebagai langkah berhati-hati, sekiranya dia dapat bersama dengan imam pada rukuk, maka dapatlah rakaat tersebut. Kalau tak sempat bersama imam dalam rukuk, maka tak dapatlah rakaat tersebut, sebagai langkah berhati-hatilah. Jadi maksudnya dia seolah-olah Ibnu Hajar nak mengisyaratkan dia dihukumkan seperti orang masbuk lah. Orang masbuk. Apa yang dihukumkan dengan orang masbuk? Maksudnya kalau sempat rukuk bersama dengan imam, dapatlah rakaat tersebut. Kalau tak sempat rukuk, imam sami Allahu liman hamidah lah, yang dia tak rukuk lagi, maka tambah satu rakaat selepas imam beri salam, sebab rakaat tersebut tidak dikira sebab tak sempat rukuk bersama imam. Imam Romli kata dihukumkan sebagai orang yang muwafiq, habiskan jelah Fatihah dia dalam 3 rukun yang panjang bersama dengan imam. Kan kadang-kadang kita masuk surau, masuk masjid, kita sedang baca Fatihah, sampai siratal ladzina an'amta alaihim, kita jadi was-was, aku yang baca lambat ke ataupun imam yang baca laju, baca surah ni, aku sempat masa untuk baca Fatihah ke tak ni. Dia pun rasa was-was. Bila dia rasa was-was begitu, Imam Romli kata habiskan je Fatihah tu, dia anggap dia sebagai orang muwafiq. Was-was, muwafiq masbuk, Imam Romli kata ambillah kamu jadi orang muwafiq. Ibnu Hajar kata tak, kalau was-was masbuk muwafiq, ambil yang masbuk. Jadi kedua-duanya adalah betul lah. Kadang-kadang kita semayang, kita pun rasa was-was, aku nak masbuk ke muwafiq ni, ambil yang mana satu. Ambil pendapat Imam Romli kata muwafiq pun boleh, pendapat Imam Ibn Hajar kata masbuk pun boleh. Bila masbuk makna dia kena rukuk terus bersama dengan imam, tak perlu habiskan Fatihah lah. Kalau dia masbuk, imam mengikut pendapat Ibn Hajar, terus rukuk bersama dengan imam je, tak perlu habiskan Fatihah. Dapat rukuk, dapatlah rakaat. Tak dapat rukuk, tak dapatlah rakaat tersebut. Cuma bila mana ditanyakan soalan ni, kita bolehlah bagi jawapan. Cuma nak menisbahkan Imam Romli, Imam Ibn Hajar, kadang-kadang kita pun lupa, dan kita bagi jawapan dua-dua boleh ikut. Ada apa-apa soalan tak? Sekiranya dalam 3 rukun yang panjang tu, masih tak habis Fatihah lagi, diberi 2 pilihan kepada imam lah, 2 pilihan kepada makmum. 3 rukun yang panjang tu apa maksud dia? Bukan maksud imam angkat kepala daripada sujud kedua je, dia kena niat mufaraqah, bukan begitu. Ataupun dia tambah 1 rakaat nanti lah selepas imam bersalam, bukan begitu. Masih ada ruang lagi selagi imam tak sekurang-kurang qiyam, minimal qiyam, mana dah dekat nak qiyam dah, maka pada ketika tu kalau Fatihah tak habis lagi, boleh niat mufaraqah. Tapi nanti benda tu kita akan bincang lah. Tapi bukanlah imam angkat kepala pada sujud terus dah habis dah bacaan Fatihah dia, dah diberi 2 pilihan, sama ada nak mufaraqah ataupun nak tambah 1 rakaat selepas imam beri salam nanti. Sebenarnya masih ada ruang lagi tu, sampailah imam dah minima had qiyam, minima batasan qiyam, dah dekat sangat dengan qiyam dah tu, dah dekat-dekat nak qiyam dah. Pada ketika itu barulah diberi 2 pilihan lah, sama ada nak mufaraqah ataupun masih still mengikut imam, cuma tambah 1 rakaat je selepas imam beri salam. Okey, kita sambung nanti lah. Kemudian baru lepas selesai muwafiq ni, apa yang perlu dia buat? Kalau dia habis Fatihah ke, dia tak habis Fatihah ke, apa yang perlu dia buat? Dah habis muwafiq ni, baru kita akan masuk masbuk lah. Masbuk. Apa dia? Ini bukan tentang solat.
masa pendek ni. Kita baru ganti kipas luar. Kipas. Kipas luar, jadi surau lah kan. Jadi kita nak, aku nak buat kipas ni ada elok, ada tak elok. Boleh ke kita bagi kat orang lain ataupun kipas lama? Kipas lama. Yang kita ganti yang baru, kipas lama. Kipas lama tu boleh kita bagi ke siapa nak bagi ataupun Kipas suraunya. surau ni. Kipas dinding ke kipas kaki? Kipas pusing ni. Kipas ni daripada sumbangan orang ke duit surau? Kita tak ingat lah, tapi mungkin ada. Tapi bukan daripada wakaf lah, bukan. Bukan. Tak pasti kan. Ha? Kalau ada kat wakaf ke benda tu. Macam mana kalau tu yang kita sekian kuatir itu, sama ada dia ada. Dia kalau wakaf dia, kalau benda tu elok, kalau orang tu dah wakaf kat surau, tunggu sampai rosak lah. Ataupun kita boleh bagi surau lain. Kalau surau kita dah banyak sangat kipas, boleh bagi setaraf dengan dia lah. Maksudnya boleh bagi surau lain. Kalau dia wakaf. Sebab tu dalam bab kita nak beli kipas besar ke, nak beli nak lampu ke apa ke, nak tukar kapet baru pun, kita kalau boleh kita tak nak menggunakan nama wakaf. Sebab wakaf ni sebenarnya hukum dia agak berat sikit. Maksud berat tu, kita tak boleh tukar kapet selagi mana kapet tu dah rosak. Kalau ada orang, kalau kita nak tukar kapet baru juga, sedangkan kapet ni masih lagi elok lah, tebal elok lagi, cuma kita nak tukar kapet baru, kita boleh bagi ke surau lain yang setaraf dengan kita lah. Kalau masjid, dia boleh bagi masjid lain. Kalau surau, boleh bagi surau lain. Cuma kalau itu dalam bab wakaf lah. Kalau dia wakaf kan, wakaf kena, hukum dia agak berat sikit lah wakaf. Sebab dia sampai rosak ataupun kita bagi ke tempat lain yang setaraf dengan dia. Tapi kalau bagi sumbangan biasa, okey ya, tidak jadi masalah. Kalau bagi sumbangan biasa, sebab kipas tu pun dah lama, kita pun sumbangan biasa, kipas dah lama, kita pun dah banyak kipas-kipas baru. Jadi kita bolehlah, sama ada kita nak jual dengan harga yang murah, duit masuk dalam surau, ataupun kita nak bagi orang, terpulang kepada keputusan, terpulang kepada keputusan surau lah. Jadi sebab tu kalau nak apa-apa sumbangan, kalau boleh jangan bagi wakaf. Sumbangan je, derma. Kalau dia kata wakaf ni, dia agak berat sikit lah. Memanglah wakaf tu bagus, cuma orang yang nak menguruskan tu agak berat. Orang nak urus. Tapi kalau diberi pilihan wakaf ataupun nak bagi sumbangan biasa, saya akan pilih apa? Wakaf lah. Sebab wakaf tu berat. Orang takkan boleh buang, tak boleh tukar ikut. Dia tak boleh tukar ikut dia. Dia mesti sampai benda tu rosak, ataupun bagi kepada tempat lain yang sama setaraf dengan dia lah. Infak okey. Infak dia macam apa? Sumbangan lah, sumbangan orang ramai. Sebab wakaf ni, dia wakaf yang, sebab dia wakaf maksudnya sampai benda tu rosak, sampai benda dah tidak boleh guna, itu dipanggil wakaf. Tapi sebenarnya wakaf ni mungkin pada zaman sekarang ni, kemungkinan lah, saya pun tak habis baca dalam bab ni, wakaf mungkin pada zaman sekarang pun mungkin dia adalah. Kalau melihat juga, kalau benda tu dah terlampau lama, mungkin kita boleh tukar, kita boleh tukar. Tapi kalau ikut hukum asal dia, memang wakaf dia tunggu sampai barang tu dah rosak ataupun tidak boleh digunakan, baru tukar dengan benda lain lah. Okey. Jadi kalau macam banyak kipas-kipas ni, kita anggap dia sebagai ni lah, sumbangan lah. Sebab kita tak berapa jelas sebelum ni apa, melainkan kalau ada lafaz ke, ada apa, tulisan ke yang bagi tahu wakaf, maka barulah hukumnya wakaf. Kalau tak, kita hukum seperti biasa, hukum sumbangan biasa lah. Kalau jual kami tu, duit tu masuk dalam.
Boleh juga. Kalau dia bukan harta wakaf boleh. Kalau bukan harta wakaf boleh. Kalau yang masjid, kalau ada banyak kerusi ke, dia jual lah satu kerusi. Kerusi ni mungkin RM27 satu. Jadi kita jual lah RM15 ke apa. Lepas tu masuk dalam tabung surau. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.